Okey, Assalamualaikum. Kita tengok tajuk menggunakan jenis data iaitu integer, boolean, double, char dan juga string dalam kod segmen. Okey, sebelum ni kita dah tahu apa itu integer, boolean, double, char dan juga string. Okey, ini semua adalah jenis-jenis data yang perlu kamu tahu bila kamu nak buat pengatur caraan. Okey, dalam PHP ni dia tidak seperti bahasa pengatur caraan yang lain. Bahasa pengatur caraan yang lain biasanya dia akan kena bagi tahu jenis data apa. Okey, tapi kalau PHP dia kena pasti sendiri apa itu jenis data yang kita masuk tu jenis apa. Okey, tapi kita boleh juga kalau kita nak, maksudnya kita nak biar dia beritahu data kita masuk ni jenis apa, kita boleh gunakan fungsi dipanggil var dump. Okey, cara dia senang saja nak gunakan. Tulis ni keyword dia var dump ni, okey, kemudian kamu guna var dump ni, kamu tulis, lepas tu tulislah pemboleh ubah dia yang mana kamu nak suruh dia kena pasti jenis data dia. Okey, jenis data dia. Jadi bila kita masuk data dia adalah 1, 2, 3 ni adalah integer, so dia akan keluarlah output dia ni. Okey, data ni adalah sejenis integer. Okey, jadi fungsi var dump ni ialah untuk kena pasti jenis data yang kamu masukkan. Okey. Okey, kita tengok boolean pula. Okey, kalau boolean ni dia nak kena pasti sama ada dia true ataupun false. Okey, kamu perhatikan dia isytihar var1. Okey, var1 ni adalah nama pemboleh ubah. Okey, kamu perhatikan dia isytiharkan true tu boleh bermula dengan huruf besar, kemudian huruf kecil, maksudnya dia bolehlah, tak ada masalah. Yang ni maksudnya bila kamu declare true ataupun false, huruf besar atau huruf kecil, dia kena pasti perkataan yang sama. Okey, jadi bila dia nak kena pasti var ni adalah sejenis data apa, var1, var2, var3 dan var4, so digunakan var dump juga, so keluarlah result dia. Okey, dan result dia sama je, dia gunakan huruf kecil semua. Okey, huruf kecil semua. Okey, itu untuk boolean. Okey, untuk float pula. Okey, untuk float cara biasa float ialah nombor perpuluhan. Okey, nombor perpuluhan. Okey, double dengan float ni sama je, nombor perpuluhan. Double ni maksudnya dia punya nilai tempat perpuluhan tu lebih banyak ataupun space dia beri untuk kita lebih banyak. Kalau float ni dia kurang sikit lah. Contohnya kalau double dia bagi dalam 10 dia bagi float dalam 10 tempat perpuluhan, tapi double dia bagi 2 kali ganda, maksudnya lebih banyak lah daripada 10 tempat perpuluhan tadi tu. Okay, itu saja bezanya. Okay, float dan double sama je sebenarnya untuk nombor perpuluhan. Okay, ini atur cara dia. Contoh dia isytihar A sebagai 0.12, B sama dengan A darab 2. So bila dia buat pengiraan nanti, dia akan dapat hasil nombor perpuluhan. Okey, var dan B. Okey, patutnya yang ni tak ada ni simbol ni. Okey, patutnya dia dibuang. Macam mana nak buang ni? Okey. Ini atur cara ni patutnya ada, silap sikit ni. Okey, bila dia echo, bila dia buat var dump ni, dia akan keluarlah terus result dia. 0.12 darab 2, jawapannya adalah float. Float 0.24. Okey.
Yang ni. Okey, kemudian kalau yang ni, D ni, dia tak ada suruh isytihar vadam. So, dia akan terus keluar result dia. Yang ni. Okey. Echo D. Dia terus keluarkan. Okey, echo ni fungsinya adalah untuk paparan. Okey. Kamu buat coding panjang-panjang yang ada arahan echo sahaja keluar sebagai output. Yang macam ni adalah proses. Proses dia tak keluar di output, dia buat dalam sistem. Okey. Hak ni pun sama ni, atas ni semua adalah dalam bentuk proses. Ni. Yang bila dia ada kenyataan echo ni, okey, pada start echo sampailah penghujung ni, semicolon ni panggil. Okey, dia akan buat cetakan. Okey, BR ni fungsinya adalah untuk pergi ke baris yang baru. Okey, tadi dah dia buat vadam tadi di atas ni. Okey, kalau dia tak buat echo BR ni, so nanti outputnya akan duduk sebelah sini. Kita tak nak macam itu. Kita maksudnya dia sebenarnya bergantung pada output kamu tu nak macam mana. Sama ada nak turun ke bawah ataupun kamu nak dia duduk sebelah-sebelah. Jadi kamu perlu maksud pastikanlah mana satu yang kamu nak ataupun yang sepatutnya kamu gunakan. Okey, BR ni untuk pergi ke baris baru. Okey, kalau ada lagi kenyataan yang bawah ni ataupun ada arahan lagi apa ni, kamu bolehlah type lagi BR di bawah tu. Supaya bila keluar output dia akan terus pergi ke baris baru. Dia tak pergi duduk sebelah dia. Okey, yang seterusnya kita tengok pula char. Okey. Char ataupun string adalah sama dalam PHP, iaitu mewakili mewakili perkataan ataupun kita kata mewakili perkataan, ayat ataupun karakter. Karakter tu yang maksudnya yang satu saja perkataan, satu je huruf, satu simbol ataupun satu nombor, boleh juga dikira sebagai char. Okey, satu nombor tu maksudnya contohnya nombor satu saja, satu. Lepas tu dua, tiga. Contohnya itu char. Okey, maksudnya dia ada satu saja karakter dia. Okey, kalau string dia panjang lah. Contoh yang dia bagi ni string. Jom belajar HTML, jom belajar PHP. Maksudnya ni dalam bentuk satu ayat. Ni satu string, dia panggil string. Kalau satu huruf saja, contohnya huruf L sahaja, dia panggil karakter ataupun char. Okey, ini adalah coding dalam HTML ni. Okey, bila nak guna PHP kita kena declare ni, mesti ada ni. Wajib ada. Okey, kalau tak dia tak kena pasti coding ni. HTML tak boleh baca ayat ni. Okey, PHP boleh baca. Okey, jadi ini diisytiharkan ayat pertama, ayat 1, ayat 2, kemudian ayat 3 dia buat macam ini pula. Maksudnya dalam ayat 3 ada ayat 1 dan juga ayat 2. Okey, boleh buat macam ini. Okey, so bila dia echo ayat 1, kamu akan tengok ayat 1 ni keluar. Okey, bila tengok ayat kedua dia akan keluar ayat ni. Okey, bila ayat ketiga, hari ini, ayat 1 dia apa tadi? Hari ini jom belajar HTML dan jom belajar PHP. So digabungkan. Okey, kemudian yang ni macam teacher beritahu tadi, yang dipaparkan hanyalah yang ada echo. Okey, jadi ayat 3. Bila ayat yang seterusnya kita dah yang ni sampai ketiga ni. Okey, bila sampai yang sini, ini ayat 1, so dia keluarlah ini jom belajar HTML. So bila ayat sini ni dia tukar pada yang dia ambil di atas ni. Okey. Okey, dan ini ayat 2 pun dia pun pergi ambil ayat 2 kat sini. Okey, dapatlah result macam ini. Okey. Kemudian yang keempat, ini ayat 1 dan ini ayat 2. Okey, kenapa dia tak keluar seperti yang macam ni? Okey, kenapa dia tak keluar? Okey, sebab apa? Sebab dia tak gunakan double quoted. Okey. Okey, bila buat pengisytiharan kamu mesti gunakan double quoted ni. Bila kamu nak echo dia ataupun pengisytiharan ni di atas, mestilah buat double
quoted. Okay, bila tak double quoted, macam inilah. Maksudnya kita keluarkan apa yang salah. Okay. Okay, teacher, waktu untuk 3 jenis data atau 3 ataupun 4 jenis data lah, termasuk string.